berkenaan dengan satu artikel yang saya telah bawa yang ditulis oleh Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan, okay, yang menyatakan bahawa ada satu komplot ya melibatkan Najib, Zahid dan Anwar untuk cuba jatuhkan kerajaan sebelum 6 Januari. Okey. Babak 6 Januari itu dikabarkan oleh Khairuddin, tetapi memang benda ini, komplot ni saya dah ceritakan lama, iaitu wujudnya komplot antara Najib, Zahid dan Anwar. Sepintas lalu ya, saya terangkan semula sepintas lalu sebab orang tertanya-tanya. Baik, Najib, Zahid dan Anwar sudah masuk satu perjanjian dulu, di mana ini cerita ni sebelum belanjawan, sebelum PRN Sabah. Perjanjian ni menyatakan bahawa Najib dan Zahid ni sekiranya Anwar berjaya mendapat sokongan majoriti 2/3, maka mereka sokong menamakan Anwar sebagai calon Perdana Menteri. Okey. Dan untuk makluman anda, okey, Najib dan Zahid setuju kerjasama dengan DAP. Dulu bila saya beritahu, dikerahlah Laskar Cyber untuk serang, tapi akhirnya yang malu adalah Laskar Cyber, yang malu adalah mereka yang mendewa-dewakan Najib dan Zahid, yang termakan dengan propaganda penyatuan ummah dan sebagainya. Apabila memang keluar dari mulut Zahid sendiri, memang ada pertimbangan untuk kerjasama dengan DAP yang dahulunya dikatakan musuh Islam, anti Melayu. Sebabnya berlaku langkah Sheraton untuk tubuhkan kerajaan Melayu Islam, kononnya nak lawan DAP ni yang merupakan ancaman. Akhirnya memang ada sekongkol pada ketika itu di Perak, dan memang bercadang untuk bentuk gabungan atau pertimbangkan bentuk gabungan. Okay. Kat situ memang ramai Melayu Islam yang segelintir yang tinggal dengan UMNO ni pun dah meluat. Okay. Dan kalau korang perhatikan, apabila UMNO berkata demikian, PAS kalau benar-benar berprinsip, kat situ pun dah habis dah. Okay. Ini last minute pertimbang, mula-mula kata tak nak terlibat dengan kerajaan Perak, last minute kata PAS pula berkata boleh bincang. Maknanya cerita babak DAP anti-Islam apa semua ni boleh ambil dan buang dalam longkang. Cerita penyatuan ummah ni boleh ambil, buang dalam longkang. Cerita kononnya nak tubuhkan kerajaan Melayu Islam ni untuk perjuangkan agama bangsa negara ni boleh ambil, buang dalam longkang. Okey. Jadi hari ni saya pun dah list down lah. Kalau dulu pertandingan Ratu Cantik ni haram, kini ada dalil baru. Boleh dipertimbangkan dengan syarat-syarat ni, syarat-syarat itu. Kalau dulu kilang Arab perlu diharamkan, lah ni senyap ya. Entah dalil apa yang tengah diperbincangkan. Okey. Kalau Laskar Cyber Najib dengan Zahid ni dikerah untuk tulis dalam ruang komen apa-apa sahaja asalkan bukan PH, mereka lupa bahawa pihak yang mencadangkan atau menyokong ratifikasi ICET ni lah ni Menteri Perikatan Nasional. Pihak yang menyokong Statut Rom ni lah ni Menteri Perikatan Nasional. Pihak yang melengah-lengahkan keadilan untuk arwah adib ialah ni Menteri dari Perikatan Nasional dan juga merupakan ahli PAS. Macam-macam lah, macam-macam kalau nak ni. Pihak yang bermuzakarah dengan Dong Zong untuk perluaskan sekolah Cina yang sedia ada dan menambahkan sekolah Cina adalah Perikatan Nasional, termasuk PAS. Fikir-fikirkanlah. Okay. So Najib, Zahid memang itu perancangan mereka. Kemudian berlakulah pilihan raya negeri Sabah dan berlakulah usaha besar-besaran untuk cuba dapatkan akuan bersumpah, sehingga Zahid dan Najib secara senyap keluar satu surat menzahirkan sokongan satu barisan nasional seketul kepada Anwar tanpa berbincang terlebih dahulu dengan ahli-ahli parlimen Barisan Nasional. Okey, maknanya secara senyap memang majoriti dalam Barisan Nasional memang tidak terima Anwar, tapi secara senyap mereka buat surat itu. Kerana pada ketika sebab itulah Anwar terberdaya sehingga dia buat satu sidang media, kononnya dia ada sokongan majoriti hampir 2/3. Last dia kena kencing dengan Zahid. Memang majoriti dalam Barisan Nasional ni tak nak Anwar. Okey, maka
pada ketika itu semua ni dilakukan sebagai helah untuk memperdaya ahli-ahli parlimen, agar ahli-ahli parlimen ni apabila mendengar sidang media Anwar, apabila mendengar Anwar berkata dia nak berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong, mereka yakin dan mereka akan tanda tangan akuan bersumpah untuk sokong dia. Last-last nampak tak apa yang berlaku? Jaja nama Agong, lambung nama Agong pun tak dapat sokongan majoriti. Kemudian pelbagai usaha dilakukan sebelum undi belanjawan pada 26 November. Kemudian sekali lagi sebelum undi belanjawan selepas bacaan ketiga pada 15 Disember pun tak berjaya. So perjanjian Anwar, Zahid dan Najib ni pelik. Kalau sebelum pilihan raya umum tak berjaya, mereka akan tetap mencuba sehingga akhirnya tak boleh, mereka nampak tak boleh lagi, baru akan ada percubaan untuk cetuskan pilihan raya atau cetuskan pembubaran parlimen. Oleh kerana angka COVID tinggi, maka mereka tak bolehlah nak cuba untuk cetuskan pembubaran parlimen, kerana sekiranya mereka menjatuhkan kerajaan Muhyiddin dan Muhyiddin, maka Agong tidak akan membubarkan parlimen sebab angka COVID tinggi, maka Agong akan melantik Perdana Menteri baru dan mereka takut ianya akan memihak kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi selagi belum sampai masa di mana mereka rasa kalau mereka cetuskan pembubaran parlimen akan berlaku memang benar parlimen akan bubar dan Yang di-Pertuan Agong tidak pula akan lantik Perdana Menteri baru, dia akan bubarkan parlimen dan kita masuk pilihan raya. Selagi mereka tak yakin benda tu akan berlaku, selagi itulah mereka akan cuba untuk dapatkan akuan bersumpah. Dan kini mereka sedang cuba sekali lagi untuk dapatkan akuan bersumpah. So betul apa yang Khairuddin tulis tu betul. Memang ada perancangan untuk cuba jatuhkan kerajaan. Dan kalau semua ni tak berjaya, apabila angka COVID tu turun besok, mereka akan cuba cetuskan pilihan raya dan kemudian masing-masing akan bertanding dengan kekuatan masing-masing. Contohnya Barisan Nasional, dia akan bertanding dengan kekuatan Barisan Nasional. Dia tak akan bagi tahu pengundi bahawa mereka bekerjasama dengan Anwar. Anwar pula tak akan bagi tahu pengundi bahawa dia kerjasama dengan Zahid dan Najib. Kemudian lepas pilihan raya, mereka akan berjumpa sekiranya jumlah kerusi Pakatan Harapan dan Barisan Nasional cukup untuk bentuk kerajaan, maka mereka akan bekerjasama supaya Anwar boleh jadi Perdana Menteri. Jadi sekongkol ni wujud. Okey, sekongkol ni wujud. Jadi sembang deras je Najib dengan Zahid ni. Walhal segala perjuangan adalah perjuangan peribadi berkepentingan untuk selamatkan Tengkuk dan mereka sanggup kerjasama dengan DAP.